Saya ingin membahas tentang rancangan kewangan dan juga pembahagian kekayaan negara melalui bajet tambahan. Dalam masa kajian pusat minta tambahan perbelanjaan dari Parlimen, kami wakil rakyat ingin merakamkan kebimbangan kami dari segi perancangan kewangan yang tidak teratur. Perkara ini sering berlaku dan malahan tiap-tiap tahun menjadi kebiasaan. Di antara contoh besar terkini adalah pembinaan KLIA 2, di mana bukan hanya ketinggian bangunan dinaikkan daripada 2 hingga 5 tingkat, tetapi kosnya melambung dari 2 bilion sehingga 4 bilion. Kerajaan cuba berdalih dan selindung sebalik alasan kos per meter di antara termurah di dunia. Memanglah apabila kita memperluaskan pembangunan itu, economies of scale akan berlaku dan kos keseluruhannya akan menurun. Tetapi ini tidak lari daripada dasarnya kos telah berganda. Persoalan pokoknya, mengapakah kos ni begitu banyak naik daripada 2 hingga 4 bilion? Konsultan apakah yang terlibat dan apakah perkiraan yang telah diambil? Alasan awalan kenaikan kos dikatakan kerana AirAsia memerlukan spa dan muzium. Spa apakah dan muzium apakah yang akan menaikkan kos hingga 2 bilion? Sekarang pula alasan tersebut tidak kedengaran lagi, kerana sebenarnya itu hanya merupakan perbalahan dalaman di antara AirAsia dan MAB. Alasan terkini pula kita telah mendengar keperluan daripada projection IATA, iaitu satu badan penerbangan antarabangsa yang menyatakan keperluan jangka masa panjang bajet airline. Badan-badan antarabangsa seperti IATA sebenarnya membuat projection dengan izin sehingga 20 hingga 30 tahun ke hadapan. Dan kalau KLIA disiapkan dengan begitu cepat, kononnya dalam record time 4 tahun, kenapakah projection ini tidak lagi boleh dipakai atau diguna pakai? Alasan ini tidak boleh diterima dan penjelasan yang boleh diterima adalah perlu lebih terperinci dan meyakinkan. Satu lagi persoalan, bagaimana pula tambahan 1.5 km kereta api daripada KLIA ke KLIA 2, kosnya sehingga 100 juta tidak dimasukkan di dalam kos asal? Tidakkah pernah difikirkan bagaimana penumpang akan bergerak daripada KLIA ke KLIA 2? Belanjawan tambahan juga sepatut hanya untuk apa-apa di luar jangkaan atau unforeseen dengan izin. Tetapi ini semua sepatutnya tidak berlaku dan bukanlah sebenarnya di luar jangkaan, tetapi satu perancangan yang amat lemah. Kalaulah keperluan pusat atau kerajaan pusat selalu ditambah dengan senang, bagaimana pula peruntukan kepada negeri-negeri minyak seperti Terengganu, Sabah, Sarawak, Kelantan dengan royalty atau wang ihsan yang telah dikatakan untuk diagih-agihkan? Jumlah peratusan atau persentage tidak boleh dipastikan kerana akaun Pertanas tidak pernah atau tidak boleh diaudit. Hanya Perdana Menteri sahaja yang mengetahui jumlahnya. Sudahlah sampai masanya kita menuntut akaun Petronas diaudit oleh Ketua Audit Negara. Kalau negara-negara minyak seperti Afrika boleh mengetahui akaun sebenarnya, kenapa tidak Malaysia yang sepatutnya lebih maju dan lebih canggih? Kerajaan Terengganu di bawah Menteri Besar terdahulu, Datuk Ahmad Said, telah menuntut wang minyak sebanyak RM6 bilion yang dikatakan tertunggak. Ini menunjukkan kesangsian perkiraan formula yang digunakan. Tidak hairanlah sekarang ini pula Kerajaan Sarawak hari ini menuntut kenaikan royalti dari 5 sehingga 20% kerana banyak kesamaran jumlah yang berlaku. Dewan Undangan Sarawak baru-baru ini telah meluluskan sebulat suara untuk naik sehingga 20%. Kalau sebuah negeri yang dipanggil fixed deposit mencurigai pembahagian royalti minyak, bagaimana pula negara atau negeri-negeri lain dapat memastikan perkiraan ini ditepati? Negeri Terengganu seperti kita tahu telah lama tertinggal dan terus di belakang. Sebenarnya pendirian kerajaan Silam Kesultanan Terengganu dahulu untuk tidak menyertai menjadi Federated Malay States atau negeri-negeri bersekutu semasa di bawah British
mempunyai justifikasi dan mencerminkan kesangsian atau kebimbangan hak serta aset negeri yang akan dikuasai oleh orang luar. Pemimpin-pemimpin dahulu di peringkat negeri lebih jauh pandangan mereka serta tinggi kebijaksanaan mereka, walaupun mungkin tidak dikelilingi oleh pakar-pakar ekonomi dan pakar perniagaan. Di atas keikhlasan dan amanah, pemerintah-pemerintah dengan dulu lebih mengetahui bagaimana urusan harta bumi perlu dijaga. Ini adalah bertepatan dengan ajaran Islam bahawasanya harta hasil negeri hendaklah memberi keutamaan dan keuntungan terdahulu kepada rakyat tempatan. Semasa penjajahan juga, pihak British hasil biji timah dan getah dari pantai barat Semenanjung sedikit sangat disalurkan kepada pantai timur. Dan pada tahun 60-an pun, perjalanan kereta daripada Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur melalui 7 feri melalui sungai-sungai yang tidak mempunyai jambatan. Hari ini tidak banyak juga telah berubah, ya. Masa yang agak panjang dan juga tidak banyak perubahan yang berlaku kerana sikap penjajahan ekonomi ini hampir sama. Hanya pusat pentadbirannya telah berpindah dari London ke Kuala Lumpur dan pentadbirnya merupakan orang berbangsa sendiri. Pada hari ini, Pantai Barat pesat membangun sehingga Terengganu merupakan di antara negeri, ya, yang tunggal tidak mempunyai kereta api dan juga lebuh raya yang lengkap. Sehingga hari ini kita masih juga menunggu-nunggu siapnya lebuh raya ke Terengganu dan juga Kelantan. Apakah, ya, komitmen kerajaan pusat? Kerana pada parlimen yang lepas, pada bulan Mac, saya telah bertanya kepada Kementerian Kerja Raya, bilakah siap LPT2? Jawapannya adalah September. Tetapi beberapa minggu selepas itu, apabila soalan yang sama ditanya di Dewan Undangan Negeri Terengganu, pihak JKR tidak dapat memberi jawapan. Jadi, siapnya lebuh raya LPT2 masih tertangguh. Dan soalannya, hingga bila? Di situlah letaknya komitmen yang berkurangan daripada kerajaan pusat untuk mengawasi pembangunan di 4 negeri pengeluar minyak. Hari ini, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak dikenali sebagai 4 negeri pengeluar minyak yang termiskin. Dan dia akan kekal sedemikian rupa sehingga berlaku satu perubahan dari segi sikap dan juga komitmen kerajaan pusat. Hasil diambil, negeri diabaikan. Adalah diharapkan, ya, pembahagian hasil bumi negara diagihkan dengan lebih adil dan saksama. Dan disitulah letaknya banyak tidak puas hatinya berlaku di dalam keempat-empat negeri minyak ini. Dan kita selalu mendengar tiap-tiap sesi dewan, walaupun wakil-wakil rakyat dari Barisan Nasional sendiri selalu merintih dan membuat berbagai komen tentang tidak ada komitmennya untuk menyiapkan infrastruktur asas, basic infrastructure dengan izin untuk kegunaan rakyat. Disitulah letaknya permohonan kami untuk memberi perhatian kepada negeri-negeri tersebut. Kalau tiap-tiap tahun, ya, kerajaan persekutuan boleh meminta tambahan peruntukan di parlimen, kenapa tidak, ya, dengan perancangan yang lebih teratur, pembangunan yang lebih tersusun untuk membangunkan keseluruhan Malaysia dilakukan dengan lebih bersepadu. Sekian, saya mohon satu pertimbangan untuk kawasan-kawasan yang terbiar. Terima kasih.